yang berkaitan dengan ulang kaji Cakna SPM 2017 ni dalam konteks geografi alam sekitar fizikal SEM 2 ya. Kita nak tengok soalan bahagian 3 3B ya. Okey, soalan 3A soalan 3A okey. Soalan dia berbunyi bincangkan faktor yang menyebabkan banjir kilat. So yang ni lebih mudah lah. Soalan ni lebih mudah untuk kita fahami dan untuk kita jawab lah. Namun begitu kebanyakan pelajar masih tidak boleh menjawab soalan ini dengan baik. Sebab dia apa? Sebab tidak memahami konsep banjir kilat. Jadi banjir kilat dengan banjir biasa dia tak sama. Ya. Banjir kilat dengan banjir biasa dia tak sama. So banjir kilat ini adalah banjir yang berlaku biasanya di mana? Bandar. Di bandar ya. Okey, biasanya berlaku di bandar. Jadi kita tak kaitkan dengan banjir kilat ni adalah kawasan bandar lah. Kawasan bandar atau kawasan pertempatan yang tepu bina. Kawasan pertempatan yang tepu bina. Ya. Jadi kalau kita tak tahu konsep ini ataupun tak faham konsep ini, kita tak boleh jawab dengan baik. Ya. Jadi jawapan yang perlu anda berikan adalah menjurus kepada faktor. Kalau kita bagi faktor yang menjurus kepada banjir, jadi dia akan jadi salah lah. Walaupun kadang-kadang ada jugalah faktor-faktor yang banjir itu ada di sini, tapi kebanyakannya tidak tepat lah. Tidak tepat. So untuk menjawab dengan baik, apa yang perlu, contohlah pelajar tulis apa? Faktor pembalakan dan penyahutanan. So bila sebut faktor pembalakan dan penyahutanan ni, memang ia sangat-sangat tidak betul lah. Sebab di bandar memang tak ada hutan untuk dibalak. Tak ada hutan untuk ditebang dan sebagainya. Kemudian kalau kamu menggunakan istilah sistem pengairan. Sistem pengairan ni dia merujuk kepada sungai. Dan biasanya sungai ni di kawasan bandar ni dia tak ada sungai, dia banyak parit saja. Ya. Sebab sungai biasanya dia menyaliri kawasan-kawasan yang lebih luas, ya. Dan biasanya dia ada kawasan kampung dan sebagainya, hutan ya, dia kawasan yang kawasan bandar ni dia jarang ada sungai lah. Kalau ada sungai pun sungai tu dah jadi parit dah. Dah jadi sistem peparitan. Okey. So istilah ni lah yang menyebabkan jawapan yang kamu bagi tidak tepat dan tidak boleh diberi markah. Kamu tengok di sini, tidak membawa sebarang markah kepada pelajar. Ya. Jadi jawab teruk-teruk dapat kosong markah. So jawapan yang mesti kamu jawab, yang sepatutnya dijawab, yang sepatutnya diberi ialah hujan lebat. Ya, hujan lebat. Pembangunan tidak terancang. Sistem saliran yang cetek. Aliran asal saliran diubah atau tersumbat atau diubah suai. Ya. Permukaan yang berturap, permukaan berturap yang sangat luas. Tiada tumbuhan, ataupun kita panggil ketiadaan litupan tumbuhan. Ataupun kita sebut sebagai litupan tumbuhan yang terhad atau sedikit. Sistem perparitan yang tidak cekap. Dan sikap manusia boleh masuk juga di sini. Sikap manusia, dia suka buang sampah dalam longkang. Ya, buang macam-macam dalam longkang, ya. Menghalang, ya, membina halangan dalam longkang dan sebagainya, menyebabkan longkang tersumbat dan sebagainya. Itu di antara faktor yang menyebabkan atau punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat. Yang ni mudah kamu, saya rasa yang ni kamu pun boleh jawab. Cuma jangan kamu bertukar dengan banjir biasa. Tu je. Kalau kamu bertukar dengan banjir biasa, maksudnya salah lah. Okey, clear ni Umi? Umi clear? Clear. Arifah, okey? Okey, cikgu. Ya, Anik ada Anik? Ada. Okey Anik Lut ada Lut. Ada. Ada Ada. Fahmi ada, Fahmi? Fahmi tak ada. Fahmi tak ada, Lena kan? Okey, kita tengok yang seterusnya.
Kita tengok yang seterusnya ya. Okey, contoh ya. Kita bincang contoh kan. Jawapan yang sangat mudah kita nak tulis. Ni saya saja bagi ni, kamu tahu saya nak buat benda ni ambil masa panjang ni. Kita tak ada nak semak jawapan kamu dan sebagainya ni. Okey. Jadi kita tengok hujan lebat. Kita tengok hujan lebat, ya. Bagaimana hujan lebat yang berterusan selama beberapa jam. Dia biasanya dia jam ya. Hujan lebat dalam 2 jam, 3 jam gitu, dia boleh menyebabkan banjir kilat. Ya. Curahan air hujan dalam kuantiti yang sangat banyak ya, di kawasan bandar menyebabkan larian air permukaan yang tinggi dan berlakunya banjir kilat. Ataupun kalau kita nak sebut lagi lebih detail lagi, menyebabkan limpahan air yang menyebabkan banjir kilat. Ya. Limpahan air tu perkataan tu limpahan air yang boleh menyebabkan banjir kilat. Itu saja yang kita nak kena sebut. Simple ya, senang kan. Tapi senang-senang pun bila bagi soalan tak boleh nak jawab. Ni cerita ni. Okey, contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, pembangunan yang tidak terancang. Jadi pembangunan yang tidak terancang, khususnya di kawasan bandar juga boleh menyebabkan banjir kilat. Kita sebut balik ya. Pembinaan longkang. Apa dia yang kata pembangunan tidak terancang tu? Contohnya pembinaan longkang dan sistem peparitan yang tidak sempurna menyebabkan aliran tersukat atau tersumbat dan menyebabkan limpahan air di dalam sistem menyebabkan banjir. Limpahan air tu. Ataupun kalau kita nak buat bangunan, bolehlah macam-macam boleh buat ni bila kita sebut pembinaan yang tidak terancang ni. Ya. Contohnya buat jalan tak buat longkang buat kawasan perumahan yang tak disediakan longkang yang cukup, yang mencukupi, diturap longkang kecil dan sebagainya. Itu contoh pembangunan yang tidak terancang. Jadi kalau kita nak sebut semua, dia akan jadi panjang lah. Itu kita sebut yang mana perlu ya. Yang penting benda yang kita sebut tu memenuhi maksud soalan yang tak, memenuhi kehendak soalan, itu yang penting. Okay, yang ni mudah sikit boleh ni kan? Ana boleh Ana ni? Boleh. Ana okey Ana? Boleh okey. Nanti kamu baca balik, tengok balik okeylah. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya, soalan yang kedua, 3B. Yang ni disebut jelaskan langkah yang perlu dilaksanakan. So langkah yang perlu dilaksanakan, yang ni banyak langkah yang kita boleh sebut. Okay. Tapi soalan ni memerlukan pelajar menjelaskan langkah yang perlu dilaksanakan. Kebanyakan pelajar dapat menjawab soalan ni dengan baiklah. Ramai yang tahu langkah langkah yang boleh dilaksanakan. Dia ada banyak langkah, ada berbelas-belas langkah yang kita dah tengok dalam modul tu. Kamu baca dalam modul, saya dah senaraikan banyak langkah yang boleh kamu kemukakan. Cuma kita nak pastikan bahawa langkah yang kita bagi itu bersesuaian dengan apa yang ada di bandar. Itu sajalah. Yang lain kadang-kadang kita bagi tapi dia tak sesuai di bandar. So yang berkaitan dengan bandar. Contohnya menanam pokok. Okeylah. Menanam pokok kan. Menanam pokok. Okey. Menggantikan saluran asar dengan konkrit berdasarkan aliran semula jadi. Ya. Supaya nak mengelakkan daripada dia tersumbat bila berlaku pembinaan sebenarnya, buat konkrit bagi tinggi dan sebagainya. Meninggikan longkang konkrit tu. Okey. Membina takungan berperingkat. Okey. Ya. Supaya air tu dapat disalirkan ke dalam takungan dengan cepat. Ya. Melebar atau mendalamkan longkang, meluruskan parit longkang sungai, merancang pembangunan yang sistematik, membersih laluan air atau saliran, membuat lencongan, membina terowong, contohnya terowong smart. Terowong smart ni terowong khusus untuk mengalirkan air. Tapi dia ada bahaya juga lah terowong smart ni. Kalau musim hujan lebat, kalau duduk masuk dalam terowong ni bahaya, sebab air dia akan laju gitu. Jadi perundangan, hukuman, denda, kempen pendidikan, ni semua boleh dikemukakan lah. Jadi banyak ada isi yang boleh kita sebut. Cuma dalam ni dia nak 6 lah. Dia sebut 12 markah, mesti ada 6 isi lah. Dan 6 isi. So kita tengok contoh. Saya bagi satu contoh lah sebab yang ni mudah ya. So bila kita sebut benda yang mudah, kamu boleh tengoklah secara umumnya. Okay, kita tengok contoh ya. Yang pertama menanam tumbuhan atau pokok. Tanam tumbuhan atau pokok
Dan biasanya bila kita tanam lebih banyak pokok di kawasan bandar, dia dapat mengurangkan risiko banjir kilat. Melalui apa? Pokok melalui ranting dan daun dapat memperlahankan aliran air itu dan proses larian air permukaan. Dan seterusnya dia membantulah untuk mengurangkan risiko banjir. Ataupun akar pokok tu dia dapat menyerap air dengan cepat dan sebagainya. Itu banyak lagi lah benda yang kamu kaitkan dengan pokok ni. Pokok secara umumnya dia akan memperlahankan air tu. Jadi bila air perlahan sampai ke permukaan bumi, dia punya kadar larian itu boleh dikawal lah. Jadi air yang berlari di permukaan itu tak sangat laju sangat. So dia sempatlah untuk masuk ke dalam badan-badan air dan dia tidak melimpah. Dia kata tak melimpah tu maksudnya dia tak banjir lah. Kalau dia melimpah dia akan banjir lah. Okay, yang kedua, melebar, mendalam dan meluruskan parit, longkang dan sungai. Okay, yang ni penting juga. Jadi pihak berkuasa tempatan PBT perlu melebar, mendalam dan meluruskan parit, longkang dan sungai bagi mengatasi banjir kilat. So ini, jadi parit, longkang yang lurus dan lebar ni dapat mengalirkan lebihan air dengan lebih cepat bagi mengelakkan air melimpah yang boleh menyebabkan banjir kilat. Itu je lah kita nak jawab. Okey, setakat ni ada masalah, ada soalan? Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Ada 14 orang hari ni. Ada 14 orang. Okey. Jadi 3 orang yang tak ada, 14 orang, 3 orang je tak ada, okey. Okeylah. Boleh Boleh. Yalah. Okey, kalau boleh. Okey, kita ada seminit 2 lagi. Boleh kalau nak tanya soalan boleh. Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita berhenti di sini. So saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Okey, dan saya amat mengharapkan komitmen kamu yang macam ni untuk kelas-kelas kita yang akan datang lah. Okey. So, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.